Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya ucapan yang dibuat dalam sidang parlimen ataupun hujah yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Pangkalan Cepa, iaitu Dato' Ahmad Marzuk Sari ya. Yang mana saya melihat dia mengkritik Perdana Menteri berkenaan dengan isu peruntukan, berkenaan dengan isu loyalti, berkenaan dengan isu pentadbiran yang ada hari ini yang dilihat tidak adil. Jom kita tonton dulu. Bahawa pernah berlaku pendaratan melarikan minyak yang berada hampir dengan perairan Kelantan ke Songkla, Thailand. Yang kita kata nak mengangkat martabat Islam Melayu mana yang ada di Songkla, Thailand. Lalu dia katakan itu bukan zaman Tambun, itu zaman Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Bermakna kesalahan itu benar-benar berlaku, benar-benar wujud. Itu yang saya nak sebutkan di sini. Dan kalau itu kesilapan lampau, tak kiralah Perdana Menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke, Menteri Kewangan pada waktu itu, maka inilah masanya Tambun yang telah diangkat sebagai Perdana Menteri untuk menebus balik dosa tersebut supaya diberikan keadilan dan limpahan kekayaan itu biarlah dapat dikecapi oleh rakyat di negeri Kelantan yang selama ini telah pun dipinggirkan sekian lama. Tuan Dipertua, kalaulah Tambun bersikap lunak dengan negeri-negeri pembangkang ini, dia tidak akan rugi. Saya pun tidak tahu siapa penasihat Tambun dalam soal berurusan dengan kami di sebelah sini. Kalaulah dibuat baik kepada kami, Tuan Dipertua, maka kami habis modal. Nak lawan kenapa lagi? Kalau dia beri royalti, kalau dia beri peruntukan, habis modal kami. Tapi Tambun saya duka cita kerana ingin bersikap berkonfrontasi dengan kita yang berada di sini, dan insya-Allah dengan sebab ini kerajaan ini akan bertukar tidak lama lagi, Tuan Dipertua. Saya ingat ke Tambun kepada pesanan yang disebut Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil qist wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabili. Wahai Nabi Daud, apabila kamu dilantik sebagai pemimpin ketua kerajaan, kamu hendaklah berlaku adil, jangan kamu turut kehendak hawa nafsu kamu, kerana kamu akan disesatkan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tegur sikit dalam parlimen pun, esok SPRM sudah datang ke depan rumah. Kritik dalam TikTok pun, polis peronda akan tunggu depan rumah. Ini politik apa seperti ini? Kalau baca cerita Nabi Yusuf, baca juga cerita pesanan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Hujah yang dikeluarkan oleh Dato' Ahmad Marzuk ya, ahli parlimen Pangkalan Cepa ya, yang dalam isu dia mengkritik pentadbiran yang amat berhormat Perdana Menteri, yang saya lihat dia menggunakan perkataan konfrontasi. Tak payah guna perkataan konfrontasi lah ahli parlimen Pangkalan Cepa. Gunakan saja perkataan mudah, mungkin berbalah, mungkin berselisih faham, lebih mudah. Kalau kamu menggunakan perkataan-perkataan yang negatif, inilah mentaliti yang ada pada PAS. Jadi kamu orang sekarang ini saya lihat sudah pun tertanam dalam minda, iaitu mereka telah desainkan otak mereka, mereka telah pun didoktrinkan dengan perkara-perkara yang pada saya tidak menguntungkan rakyat. Saya tengok Dato' Ahmad Marzuk ni ya, seorang yang berpendidikan, anak muda yang saya boleh harapkan boleh suatu masa boleh menjadi pimpinan PAS. Tetapi kalau hari ini otak dia sendiri didoktrinkan dengan perkara yang negatif, maka saya tidak melihat bahawa mereka boleh pergi membawa PAS itu ke arah yang lebih baik. Dalam isu dia mengkritik kerajaan, dalam isu dia nak minta kerajaan bantu, dia mengatakan bahawa tidak lama lagi kerajaan bertukar. Isunya bukan pasal kerajaan nak bertukar, tetapi isunya kamu orang bermain satu sentimen yang mana kamu orang ni ahli parlimen tahu, berhujah dalam parlimen, didengar oleh negara luar, dan perkara yang kamu hujahkan dalam parlimen akan masuk ke dalam media. Masuk ke dalam media dilihat oleh pelabur. Bila kita dalam masalah ekonomi, dalam keadaan pelabur tidak mempercayai negara kita ini untuk tempat mereka melabur, maka apa terjadi? Terjadinya kita sekarang masih lagi dalam keadaan tekiak-kiak. Tetapi kamu orang di pihak pembangkang beria-ia kerjanya nak tebuk atap, nak jadi kerajaan. Seandainya PAS menjadi kerajaan, Perikatan Nasional jadi kerajaan, siapa yang nak bersama dengan mereka? Ahli parlimen mana yang mereka nak bawa?
Ini kemuskilan yang harus mereka jawab sendiri. Jadi dia selalu bermimpi dalam isu itu. Sebab itu saya lihat mentaliti PAS ini masih terkebelakang. Mereka tidak move on ke depan. Bahwa hari ini mereka benar-benar adalah pembangkang yang benar-benar boleh membuat check and balance ke depan. Dan dia meminta peruntukan, minta loyalty minyak. Dia ulas macam-macam, menggunakan dakyah-dakyah yang menggunakan agama. Padahal tidak perlu pun perkara-perkara yang melibatkan isu agama, melibatkan dayah agama di dalam parlimen tu. Kerana dulu waktu mereka jadi kerajaan, isu loyalty minyak mereka tak selesaikan 3 bulan. Kita tengok isu dia minta peruntukan. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkhianati kawan dia. Apa dia yang dia buat? Sepatutnya Tan Sri Muhyiddin Yassin kasihan kepada Pakatan Harapan itu, kerana tanpa Pakatan Harapan Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ada dalam karya politiknya hari ini. Dah hancur lebur dah. Jadi hari ini apabila orang seperti Ahmad Marzuk nak bersuara seperti ini, saya mengulaslah balik perkara ini supaya jangan kita membuat satu propaganda untuk melihatkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak buat kerja, tidak membantu rakyat Kelantan, tidak membantu Pantai Timur, tidak membantu negeri pembangkang. Padahal kamu orang sendiri buat. Dulu sewaktu Pakatan Harapan jadi pembangkang, ada tak Ahmad Marzuk bersuara untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi duit kepada pihak pembangkang? Waktu mereka jadi kerajaan, tak ada. Tetapi nasib baik Datuk Seri Ismail Sabri yang membuat MOU dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pihak pembangkang untuk dapat sedikit bajet. Hari ini kamu nak bersuara lantang, sedangkan kamu sendiri seperti meludah ke langit, jatuh terpacak kat hidung kamu, kat mulut kamu sendiri. Kahak yang biru kamu ludah ke langit, jatuh ke muka kamu sendiri. Kamu tak malu ke? Sebagai ahli parlimen, cerita dia nak cerita tentang berlaku adil. Jangan turut kehendak hawa nafsu. Tak payahlah kau nak bercakap lah. Dulu dia menjadi timbalan Menteri Agama. Kawan-kawan ingat tak? Apa dia buat? Dia pun mengikut hawa nafsu dia. Kenapa kamu potong queue jalan yang di jalan tu, ingat tak? Yang viral tu. Dialah, inilah. Ni Ahmad Marzuk ni lah. Yang kali kedua, yang kena lagi, iaitu nak bawa apa? Lembu ke? Waktu korban tu, nak bawa cepat. Ini baru kuasa sedikit yang ada di tangan kamu pun kamu dah salah gunakan. Dan kamu juga mengikut hawa nafsu. Saya nak beritahu dekat ahli parlimen PAS lah. Jangan bercakap di bibir. Hati kena bersih. Kalau betul-betul orang seperti Ahmad Marzuk ni mempunyai agama, hormat kepada agama, betul-betul nak jadi orang yang nak menegakkan agama, dia tidak bercakap seperti ini. Dia apabila dah mengulas seperti ini, mengulas bahawa kerajaan akan bertukar tak lama lagi, ini sudah jelas menunjukkan bahawa hasad dengki kamu dalam diri kamu sudah ada. Saya sebagai rakyat melihat itu. Jadi tidak guna kamu pakai kopiah, kamu pakai songkok, kamu nak menceritakan kamu adalah penegak agama, tetapi perangai kamu yang dilihat oleh rakyat sangat seperti sampah. Saya cakap betul. Jadi saya kritik benda ini memang keras. Jadi sebagai ahli parlimen, sebagai ahli parlimen PAS, kamu kena terima sebab hujah kamu yang salah. Dia tak payahlah nak menceritakan tentang isu. Kalau kita kritik sikit, SPRM pergi ke rumah. Kalau kritik sikit dalam TikTok, polis pergi cari depan pintu. Mungkin dia nak ceritakan tentang Razizidin, mungkin dia nak cerita tentang apa yang Fahmi Fadzil cakap sebagai Menteri Komunikasi. Tapi saya nak beritahu satu. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, kalau kita tidak melakukan kerja yang salah, iaitu fitnah, saya percaya tidak ada isu. Contoh saya, bertahun saya mengkritik perkara-perkara yang tidak betul. Tidak ada perkara yang tidak baik. Polis pergi cari saya dan sebagainya. Tak ada. Tak ada SPRM pergi cari saya sebab saya tak rasuah. Jadi pokok pangkalnya ada kepada kita. Jangan semua benda salahkan orang. Ini sikap pemimpin PAS. Sekarang ni saya nak beritahu dekat Ahmad Marzuk. Berapa banyak walaon daripada yang menyokong kamu orang ni, yang membuat fitnah dekat Facebook, membuat fitnah dekat TikTok, semua sosial media ni lah. Adakah kamu nak bertanggungjawab dengan fitnah mereka? Ini bukan kritikan, ini fitnah. Kena bezakan kritikan dengan fitnah. Kalau namanya kritikan ini yang saya buat nih, jangan Ahmad Marzuk mempunyai pendidikan yang bagus, sekolah tinggi-tinggi, tapi spin barang dan akhirnya jadi bangang.
Saya nak beritahu betul. Ini yang kritik ni saya. Ini macam saya ni kritik. Ini tak fitnah. Namanya kritik. Saya kritik hujah kamu di parlimen. Sebab kamu duduk dalam kerajaan, kamu tak buat. 33 bulan pas dalam kerajaan, habuk pun tak ada. Ahmad Marzuk makan gaji buta. Menjadi timbalan Menteri Agama. Apa dia yang Ahmad Marzuk dah buat untuk dia dalam Menteri Agama itu? Lepas itu, apabila tidak lagi jadi kerajaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru berapa bulan hari ini, kamu dah merengek-rengek macam orang gila, macam orang sawan, minta bajet lah, minta royalti minyak lah, bertindak adil lah. Kamu adil tak adil? Saya nak tanya dekat Ahmad Marzuk ni, kamu adil tak adil? Kamu sekarang ni jadi ahli parlimen Malaysia, mewakili kawasan kamu, Pangkalan Cepa. Tetapi kamu adalah ahli parlimen Malaysia. Kamu bercakap kena lihat kepada seluruhnya, bukan kepentingan kamu sendiri. Hari ini kamu nak bercakap tentang isu kepentingan kamu sendiri, nyawa kamu sendiri, tembolok kamu sendiri. Jadi saya balas dengan isu ini. Kamu nak kata Datuk Seri Ibrahim zalim. Isu air siapa yang selesaikan? Sekarang ni isu air Kelantan, Datuk Seri Ibrahim dah janji nak selesaikan. Ini patutnya pimpinan PAS di sana selesaikan. Apabila hujah menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim baru jadi Perdana Menteri dan benda ini berlaku zaman Tun dan mengakui inuannya ni, kenapa kamu tidak membalun Tun yang bersalah ini? Datuk Seri Anwar Ibrahim yang 2-3 hari jadi Perdana Menteri yang kamu nak balun, kenapa? Inilah sikap pemimpin PAS. Jadi hasad dengki, kamu cuci bersih hati kamu dulu. Sia-sia jadi ahli parlimen yang kalau kamu nak bercerita tentang agama tapi kamu sendiri pun nafsu kamu seperti nafsu apalah, nafsu kuda. Payahlah. PAS nak berhujah, kita tengok dulu kiri kanan, aku buat tak dulu. Itu saya nak beritahu. Saya nak beritahu dekat Datuk Ahmad Marzuk, sehari kamu cermin muka kamu dulu, baru kamu tanya. Nanti kena balun dengan Datuk Seri dan dengan Datuk Seri Ibrahim, malu dekat parlimen. Dekat belakang Datuk Seri Ibrahim bolehlah kamu hujah dia. Lepas tu nanti kalau dijawab, terkebil, kena balun. Lepas tu melompat, terlolong-lolong dalam parlimen. Itu sikap kamu orang. Pemimpin PAS ni cepat melenting. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada ilmu untuk nak menjawab. Itu yang pertama, nak mengelak. Lepas tu melenting-lenting, cepat panas. Apa kita nak hujah orang macam ni? Perangai macam setan, tak ada rasa bahawa aku kena cool dulu, dengar. Ini adalah cara PAS yang telah didoktrinkan dengan satu pemikiran yang pada saya dah terlalu tertinggal ke belakang. Jadi kita rakyat Malaysia fikir-fikirkan. So itu saja ulasan saya. Sekian, terima kasih.